Mohon di-mute. Sebelum mulai, kita ambil sebentar, kita tenangkan pikiran. Bunyi. Mohon di-mute semua, biar kita bisa lebih tenang dan bisa menyerap semua pelajaran yang hari ini kita terima. Yuk, semua tinggalkan kegiatan dulu. Handphone diletakkan. Pandangan lurus ke depan. Dengan wajah yang tersenyum, pelan-pelan kita tutup mata kita. Tangan kanan boleh diletakkan di area jantung kita. Tarik nafas. Hembus nafas. Tarik nafas. Hembus nafas. Pelan-pelan kita memasuki ritme yang paling dalam di pernapasan kita. Yang paling lembut, paling damai. Dan kita akan merasakan rasa bahagia, penuh syukur, cinta yang tulus, dan terima kasih. Sekarang kita bayangkan lagi berada di daerah pegunungan dengan tanaman dan rumput-rumput yang hijau. Bunga warna-warni, sinar matahari yang warna keemasannya menembus setiap pori-pori kita, membuat kita lebih segar, lebih sehat, dan lebih bersemangat. Rasa syukur, terima kasih, cinta yang tulus, serta bahagia ini kita hantarkan untuk semua teman-teman yang ada di dalam Zoom ini, untuk semua keluarga kita, dan terutama untuk lause kita yang hari ini akan mengajarkan dan sharing buat kita semua. Dan tidak lupa juga kita hantarkan untuk Dr. Joan juga dan keluarganya. Rasa syukur, cinta yang tulus, bahagia, dan terima kasih ini kita hantarkan juga untuk seluruh makhluk di alam semesta ini dan alam semesta yang luas ini. Setiap hari kita bangkitkan cinta yang tulus, rasa syukur, dan bahagia. Kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita tingkatkan terus-menerus. Tarik nafas. Hembus nafas. Tarik nafas. Hembus nafas. Jika sudah siap, kita pelan-pelan kembali kepada diri kita. Pelan-pelan kita membuka mata kita dan satukan kedua tangan kita. Kita gosok-gosokkan dan tempelkan di area mata kita. Dan memberikan penerangan
dan setiap hari melihat hal-hal yang positif dalam hidup kita. Kita kembali gosok-gosokkan dan tempelkan di area telinga kita supaya memberikan kekuatan pendengaran kita dan setiap saat mendengar hal-hal yang positif di dalam hidup kita. Kembali kita gosok-gosokkan dan tempelkan di area tengkuk, memberikan kekuatan dan kesehatan setiap sel-sel di dalam tubuh kita, dari atas kepala sampai ke kaki, dari kaki sampai ke kepala. Terima kasih, Hanmet sudah selesai. Sebelum mulai, saya mau memperkenalkan Lause Heming kita ya. Heming Lause kita, Pak Min, udah ready? Ya, udah. Heming Lause kita ini dia mengenal ekoenzim di tahun 2008. Dan di 2015 berpartisipasi dalam kelas ekoenzim yang dibawakan Dr. Join. Membuka pemahaman baru tentang ekoenzim dan mulai mengadakan seminar di seluruh Malaysia untuk mempromosikan ekoenzim. Sejauh ini, lebih dari 100 seminar telah diadakan. Di tahun 2016, Heming Lause mulai bergabung dengan tim enzim bakti Tiongkok. 2019 mendirikan atau membangun tim enzim bakti Malaysia. Heming Lause sudah kurang lebih 25 tahun vegan. Tidak mengurangi rasa hormat. Mohon Bapak Ibu boleh buka kamera supaya memberikan semangat kepada kita semua dan saling kenal. Dan serta memberikan semangat untuk Lause Heming kita. Terima kasih Bapak Ibu semua. Dipersilakan, Heming Lause. 好，感谢我们的宝珠，感谢我们的明道，感谢我们所有的同学。 Terima kasih kepada MC kita, Bu Linda. Terima kasih kepada semua peserta yang hadir malam ini. 想必大家也知道今晚来上什么课吗？ Apakah Anda tahu hari ini mengikuti kelas apa? 还没有上课之前，想跟大家有一个互动，就是今晚是素食的课程，想跟大家互动一下。如 Ya, 果已经是纯素食的，请在chat room 打一个1。 Jadi sekarang kita mau lakukan sedikit aktivitas ya. Jadi mau bertanya pada teman-teman semuanya yang sudah berpola makan chunsu, Ya. yang berpola makan nabati murni atau vegan, ya, bisa ketik 1 di dalam grup yang vegan, di dalam chat room, ketik 1. Yang vegan ketik 1 ya. Berpola nabati vegan, silakan ketik 1 di dalam chat room. 太好了，非常感谢我们所有的同学。 Ya, bagus sekali ya. Terima kasih atas ya kerjasama dari seluruh teman-teman kita di sini. 因为要跟大家互动一下，才知道，素食在印尼已经是普遍了吗？ Jadi mau kita lakukan sedikit survei baru tahu bagaimana kondisi pola makan nabati di Indonesia. 可能对很多人来说，素食就好像可行，又好像不可行。 Mungkin banyak orang bagi teman-teman di Indonesia mungkin merasakan ya ini pola makan nabati ini bisa, ada yang merasa tak bisa ya. 是不是大家有一个对素食的一个迷思？ Ya, apakah kita ada memiliki banyak pandangan dan mitos terhadap pola makan nabati ini? 我们素食就是这么简单，一个餐盘里面有水果、
有蔬菜，有豆，有谷类。 Ya, jadi orang berpola makan nabati sangat gampang. Piring makannya pasti ada buah, ada kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayur-sayuran. 是不是很简单？ Bukankah sangat sederhana piring makan kita? 我自己本身素食了大概有将近26年。 Ya, jadi Ceming Lause sudah berpola makan nabati sekitar 26 tahun. 可能我在学吃素的时候，可能也跟线上的一些同学有一些迷惑，也不知道要如何开始。 Ya, mungkin awalnya berpola makan nabati juga banyak sekali kebingungan harus bagaimana memulai melakukan pola makan ini. 有些人是为了健康而吃素， Ada orang demi kesehatan untuk berpola makan nabati. 有些人是因为生病而吃素。 Ada yang karena sakit dia baru berpola makan nabati. 你是哪一个？ Jadi Anda termasuk yang mana, Bapak Ibu? 还是等你现在健康，你就开始改变饮食。 Ya, atau Anda memilih sekarang Anda sehat, Anda sudah mulai merubah pola makan Anda. 我的情况吃素是因为我健康出了问题。 Ya, saya berpola makan nabati itu juga sama karena kondisi kesehatan saya bermasalah. 以前的我在年轻的时候，因为一个朋友的妈妈需要在医院叫我们跟她捐血， Ya, karena di masa muda, ya di saat itu ada seorang teman karena mamanya membutuhkan donor darah dari kita. 当时的我们年轻捐血应该不是问题的。 Di saat kita usia muda, donor darah itu hal yang gampang dan mudah. 当我们捐了血过后，我们就在医院的外面等待的时候，医生告诉我，我的血不能够用。 Ya, saat saya donor darah, saya menunggu di luar. Setelah itu, dokter melakukan pengecekan darah saya dan mengatakan kepada saya, darah saya tidak bisa dipakai. 如果是你20多岁，当医生说血不能用，你会吓到吗？ Ya, jadi jika Anda umur 20-an tahun dan dokter mengatakan darah Anda tidak bisa dipakai, Anda bisa terkejut apa tidak? 当时的我就在想，我才20多岁，血就不能用了，如果再多一个10年，那还得了？ Saat itu 20-an tahun, jika di saat itu darah sudah tidak bisa pakai. Dan jika 20 tahun lagi, bagaimana saya nanti nasib kehidupan saya? 当时的我就下定决心饮食改变。 Dan di saat itu saya memutuskan untuk mengubah pola makan saya. 当时的我是因为肝脏的问题，所以那个血不能用。 Dan di situ dulu karena itu ada masalah liver, tidak masalah di liver saya sehingga darah saya tidak bisa dipakai. 我经过了10年的饮食改变，不需要吃药，我的健康好了。 Setelah 10 tahun merubah pola makan, tidak perlu makan obat. Kesehatan saya kembali menjadi normal. 你们说好吗？ Menurut Anda bagus nggak dengan cara ini? 后来我又认识了温医师，又跟着他的这一些健康的方式，是不是更加的棒啊？ Ya, kemudian bertemu Dr. John dan mengikuti pola cara hidup sehat Dr. John bukankah tambah lebih luar biasa lagi? 所以我们的饮食对我们确实健康是非常大的影响。 Jadi untuk bagi kita, pola makan itu pengaruhnya sangat besar terhadap kesehatan kita. 所以同学们准备好了吗？ Jadi para peserta apa sudah siap? 好，今天我们就来开始来了解我们素食的迷思。 Ya, mari kita mulai memahami ya bagaimana mitos tentang pola makan nabati ini. 我们都说民以食为天， Kita selalu mengatakan manusia menjadikan makanan sebagai surga adalah sesuatu yang terpenting. 我们常说吃好比天还要大哦。 Ya, jadi kita selalu mengatakan makan itu lebih penting daripada surga atau dari langit. Dia lebih penting, lebih tinggi. 是的，因为吃对人是很重要的。 Karena makan itu sangat penting bagi manusia. 如果你没有吃饱，你会想要去做任何事情吗？ Jadi kalau Anda tidak makan, Anda bisa melakukan sesuatu enggak? 所以食物对我们来说是最重要的一个选择。 Ya, jadi memilih makanan itu adalah pilihan kita yang sangat penting sekali. 问题现在的你选择对了吗？ Jadi masalahnya Anda sudah benar belum memilih makanan Anda? 开始选择了吗？
Apakah sudah mulai memilih yang lebih baik bagi kita? 还是在不知所措之下，不懂如何选择？ Atau dalam kondisi tidak tahu menahu, kita tidak tahu bagaimana memilihnya? 因为对我们的身体的健康、生命是非常重要。 Ya, bagi kesehatan tubuh kita, kita tahu nyawa kita itu sangat penting sekali. 如果有听过温医师的课，都有听到一句话说：“你今天的食物是换你以后的命。” Ya, kalau pernah ikut kelas Dr. John, kita tahu bahwa makanan kita hari ini adalah untuk membayar kehidupan kita di masa depan. 所以食物能维系我们的生命。 Jadi makanan bisa membuat kita terus bertahan hidup. 是不是啊？我们吃食物，让我们填饱肚子，是不是能够让我们维系我们的生命？就是让我们可以活下来。 Ya, jadi kita makan makanan, kita membuat kita kenyang dan membuat kita bisa bertahan hidup. Betul nggak, Pak? Betul nggak? 但是它能够维护我们的生命吗？ Namun bisakah makanan kita benar-benar ya melindungi kehidupan kita? 就是很好的保护我们这一个身体，保护我们的健康，它能够吗？ Jadi makanan kita apakah dia bisa benar-benar melindungi tubuh kita, melindungi kesehatan kita? 简单来说，你今天吃一餐是 Maggi 面的，是面包的，是一餐让你吃饱。 Jadi misalnya hari ini kita makan, ya makan mie, kita makan sudah kenyang. 另外一餐你是吃有机的蔬菜、有机的糙米，也是能够让你吃饱的。 Yang satu lagi Anda makan, ya sayur organik, beras organik juga membuat Anda kenyang. 但是是哪一个能够保护你的生命？ Dan yang mana satu bisa melindungi kehidupan Anda. 这样我们就容易去理解，一个是让我们身体负担的，另外一个是能够保护我们的生命的。 Jadi kita satu akan memahami, satu akan menjadi beban bagi tubuh kita, satu itu bisa melindungi kehidupan kita. 所以食物对我们每一个人来说都是天大的事情， Jadi makan adalah hal yang sangat penting bagi semua orang. 因为食物不仅是让人吃饱，还能决定人的身心灵健康与否。 Jadi makanan bukan hanya untuk mengenyangkan perut saja, ia juga dapat menentukan kesehatan jiwa, raga, dan spirit seseorang. 因为我们吃食物，我们只是看到让身体这个身体看到而已，但是不要忘记，我们还有身心灵。 Ya, jadi kita makan makanan, kita mungkin cuma bisa melihat sisi daripada tubuh ini saja, ada perubahan apa. Tapi kita harus tahu kita manusia memiliki jiwa, raga, dan spirit. 因为身心灵是会影响我们一个人的思考、情感还有意志力。 Ya, karena jiwa, raga, spirit itu mempengaruhi pikiran, perasaan, dan daya karsa kita. 所以有人会说，你吃什么就会成为什么。 Jadi ada orang mengatakan, apa yang Anda makan Anda akan menjadi seperti itu. 你听说过“肉食者有劲，素食者文弱”这句话，事实不是这样的。 Jadi ada orang mengatakan, orang yang makan daging kuat berotot, orang yang makan nabati itu lemah sekali. Kenyataannya bukan seperti itu. 是不是有人跟你说过要吃肉才有力？ Apakah pernah dengar orang mengatakan pada Anda harus makan daging baru ada tenaga? 事实不是这样的哦。 Ya, kenyataannya bukan seperti itu. 曾经我在10年前有一个朋友，他是吃肉的，但是他的体力他就一直奇怪，他问我为什么我的精神可以这么好。 Ya, jadi 10 tahun lalu ada seorang teman dia makan daging. Dia kondisi kesehatan tubuhnya itu energinya ya selalu bermasalah dan bertanya pada Tim Milhouse, mengapa kondisi itu energi kamu itu begitu bagus ya, sedangkan kamu berpola makan nabati. 最重要的一点是因为我们的传统以前的理解就是要吃肉我们才有力。 Ya, jadi masalah itu pemahaman kita di masa lalu bahwa kita harus makan daging baru ada tenaga. 除了有力他还觉得吃这个肉才能够让人很强壮。 Ya, jadi juga menganggap harus makan daging itu baru bisa berenergi. 吃素的它是很软弱的，是没有体力的。 Ya, jadi menganggap orang berpola makan nabati lemah, tidak berkekuatan, tidak ada energi di tubuhnya.
我们看明道，你看他吃素，吃到身体多么的大只。 Ya, kita lihat Mingtao ya. Dia berpola makan abadi tapi tubuhnya lumayan gede ya. 所以我们要更多的明白，吃素或者是吃肉，我们要理解。 Jadi kita harus memahami kita berpola makan nabati atau berpola makan hewani, kita harus paham kondisinya bagaimana. 所以这句话已经误导了无数的大众，让食物成了破坏人们身心灵的主要原因之一。如今，大众的健康意识已经是逐渐的蜕变了。 Dan kalimat ini telah menyesatkan banyak orang dan telah membuat makanan menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jiwa, raga, dan spirit manusia. Saat ini kesadaran manusia akan kesehatan berangsur-angsur telah berubah. 确实的，因为我们已经看到我们周遭的环境，很多人很想改变饮食，但是又不懂方法。 Ya, ini adalah fakta. Kita melihat kondisi lingkungan di sekitar kita. Banyak orang ingin merubah pola makan, tetapi tidak gampang, tidak mudah. 是吗？是不是 Betul. 我们很多人想要改变，但是又不知道如何？ Ya, betulkah ya banyak orang ingin berubah, tetapi tidak tahu bagaimana harus melakukannya. 所以，我们现在不仅是奥运会已经开始成了素食者表现强劲体魄的地方，世界各地越来越多的名人开始选择素食。 Dan zaman sekarang tidak hanya acara Olimpiade menjadi ajang para atlet berpola makan nabati memanfaatkan kekuatan fisiknya. Dan semakin banyak selebritis di dunia juga mulai memilih pola makan nabati. 如果今天你上网一找素食者，很多名人、歌星等等的运动专家，他们都已经是素食者。 Nah, sekarang bisa Anda cari di internet orang yang berpola makan nabati, maka akan muncul banyak sekali ya para artis, para pakar, para olahragawan, ya semuanya sudah mulai berpola makan nabati. 因为以前的我们已经习惯了这样的一个饮食的方法，要改变是不是很挑战啊？ Ya, karena kita sudah lama dengan pola makan, cara makan kita yang gaya lama, kalau kita mau merubah penuh tantangan apa tidak? 我们一直听到很多人说吃素很好，但是又不知道要如何的开始。 Ya, kita selalu mendengar berpola makan nabati bagus, tapi tidak tahu bagaimana memulainya. 是的，因为但要改变是不容易的，很多人想要转换成素食者，但又不想成为不合群、被朋友讨厌的人，想要改变又没有意志力去坚持，想要改变要该怎么办？ Ya, benar. Namun, berubah bukanlah hal yang mudah. Banyak orang ingin beralih menjadi berpola makan nabati, namun mereka tidak ingin menjadi tidak ramah dan tidak friendly dan tidak sukai oleh teman-temannya. Mereka ingin berubah, namun mereka tidak memiliki daya karsa yang kuat untuk bertahan. Ya, kita semua ingin berubah, dan apa yang harus kita lakukan sebenarnya? 大家有没有想要改变饮食又很多的想法啊？ Ya, jadi apakah kita ada yang di sini ingin berpola makan nabati, tapi banyak sekali ya pemikiran kita yang harus kita pikirkan. 以前的我要开始的时候，也跟大家一样很多的想法。 Ya, saya dulu juga sama dengan Anda saat mau memulai langkah ini, sama juga banyak pikiran yang harus saya atasi. 为什么有很多想法？要跟朋友在一起，要出去玩的时候，跟家人吃饭等等，很多想法，对吗？ Ya, kenapa harus banyak pikir dulu panjang lebar? Karena kita harus pergi makan keluar bersama teman, nanti harus makan malam bersama keluarga, dan makan di luar bersama keluarga, ya harus banyak pikir panjang lebar. 我们要认清楚，今天我们是为了自己的健康，还是为了要去讨好我们的朋友？ Jadi sekarang kita harus paham ini demi kesehatan kita atau demi ya agar teman-teman kita merasa kita itu baik atau kita itu ramah. 就好像今天朋友约你去喝酒，你又不想喝的，为了要讨好朋友，你就让自己喝醉了吗？ Ya, misal hari ini ada teman Anda mengajak Anda pergi minum minuman beralkohol. Ya, kadang-kala kita demi ya memuaskan keinginan mereka atau karena membuat mereka kita dirasa ramah atau nyaman bersama mereka. Ya, jadi apakah karena itu kita menjadi minum minuman beralkohol itu? 所以，当我们决定了今天自己要选择这个素食，它确实要有一些意志力，要去改变。
确实要意志力的。 Ya, jadi kita misalnya hari ini ingin berpola makan nabati, kita ingin merubah, kita semuanya membutuhkan daya karsa. 所以素食真有那么难吗？ Jadi apakah berpola makan nabati itu sangat sulit? 当时的我要开始选择的次数，我就回去第一个告诉我的父亲。 Jadi saat itu saya mau memulai berpola makan nabati dan pulang ke rumah, saya memberitahu ayah saya. 为什么我要告诉我的父亲？因为我知道他会反对我。 Ya, kenapa saya memberitahu ayah saya tahu dia pasti tidak setuju, akan protes. 怎么反对呢？就是我一回到去我的港崩那边，我就跟我的父亲说，从今以后我就要改变我的饮食，从此不再吃肉了。 Ya, jadi bagaimana saya memberitahu ayah saya pulang ke kampung, saya sampai di rumah, saya beritahu ayah saya, mulai hari ini saya akan merubah pola makan, tidak makan daging lagi. 真的如我的想象，一坐下去告诉他了过后，他就开始一直的骂个不停。 Ya, sesuai dengan prediksi saya. Baru saya duduk, saya memberitahukan pada dia, dia langsung ngomel-ngomel tidak berhenti. 但是我们要记得哦，今天你选择了这个健康的饮食，你要改变，你要清楚你在做什么。当你的父亲骂你的时候，你还要笑着看着他。 Ya, jadi Anda harus memahami hari ini membeli pola makan ini kenapa. Dan saat ayah Anda marah, Anda harus penuh senyuman melihat dia. 到最后哦，我的父亲他骂到累了，我就跑去煮饭吃了。 Dan setelah ayah saya ngomel sampai capek, saya pun pergi masak nasi untuk makan. 你看我父亲他看是在骂我，到最后哦，他还问我你吃饱了吗？ Ya, jadi ayah saya biarpun marah-marah saya, akhirnya dia melihat saya, apakah kamu sudah selesai makan, kenyang apa tidak? 你看哦，我们以为他很凶，如果我们今天没有踏出的那一步，这一些就是我们的难了，我们就做不到了。 Ya, jadi kita mungkin kelihatan ayah kita itu sangat garang ya, ayah kita pemarah ya. Jadi kalau kita tidak mau melangkah keluar, ya tidak memberanikan melangkah keluar, maka selamanya tidak ada kemajuan sama sekali. 所以我们今天如果已经开始想好了我们要吃素，很多人就会想到我要出外吃很不方便。 Ya, jadi kalau kita sudah memikirkan saya sudah ingin berpola makan nabati, banyak orang berpikir saya akan makan di luar, mungkin menjadi tidak praktis hidup saya ini. 有没有想过这个问题？出门的时候要吃素很不方便。 Ya, ada pernah berpikir karena saya sering bekerja atau ya berkegiatan di luar menjadi saya tidak praktis ya, tidak leluasa. 有吗？有同学已经选择想过要吃素，就是想到要出门不方便，所以就害怕了。如果有，请打1。 Jadi adakah yang merasa keluar tidak leluasa karena berpola makan nabati? Jika ada, ya ketik 1 ya. 有吗？ 1 di chat room. 在 chat room 这边打一个 Ya, 1。 ketik 1 ya. 是的。就是我很想吃素，我一想到我一出门的时候，我就会面对这个挑战，很不方便。 Ya, saya dalam hati ingin sekali berpola makan nabati, tapi terpikir saya nanti ya keluar bersama teman, bersama keluarga. Kalau saya berpola makan nabati, maka saya menjadi orang yang susah, ya, yang tidak leluasa, yang orang yang sulit gitu, yang mempersulit orang gitu ya. 同学 Ada 们 tidak? 不担心， Ya, jangan khawatir ya. 我在26年前我开始学吃素，我也坐飞机，也出国，我都没有担心过。 Ya, saya 26 tahun yang lalu ya juga berpola makan nabati, saya juga naik pesawat ke luar negeri, saya pun tidak pernah khawatir tentang hal ini. 当我们订飞机餐的时候那个飞机的空中小姐还特别服务吃素的优先。 Ya, jadi saat kita pesan makanan di pesawat ya untuk makanan nabati, malahan ya para pramugari memberikan kita yang berpola makan nabati, dia persiapkan lebih dulu ya. 是的，所以请不用担心，你已经选择吃素，你也不用担心吃不方便的问题了。
Ya, jadi Anda jangan karena merasa berpola makan nabati, Anda menjadi hidup Anda tidak praktis, tidak leluasa lagi ya. 以前我大女儿4岁的时候，我们第一次去泰国，那时也是不懂那边的地方找得到素食嘛，但是我们也没有饿肚子的问题。 Ya, jadi waktu itu bersama anak saya, ya, satu keluarga pergi ke Thailand ya. Kita tidak tahu di sana adakah makanan nabati. Kita pun tidak pernah khawatir sampai sana apakah ada makanan nabati. Kita tidak takut kelaparan juga sebenarnya. 所以你已经选择了，请不用担心。 Jadi jika Anda sudah mengambil pilihan, jangan khawatir. 第二，我们素食能够提供足够的营养吗？ Dan kita selalu bertanya apakah makanan berpola makan nabati dapat memberi nutrisi yang cukup. 很简单，如果26年了不够营养，应该今天我也是活得很不好，对吗？ Ya, sangat sederhana. Jika 26 tahun berpola makan nabati hari ini, kalau kurang nutrisi berarti hari ini hidup saya pun tidak sehat ya, artinya kurang gizi ya. 还有另外一个我们也认识的 Dr. Joanne，如果营养不够，你说你讲他营养够吗？ Ya, jadi satu orang juga yaitu Dr. Join, kalau Anda mengatakan dia bisa kurang gizi karena berpola makan nabati, menurut Anda gizinya cukup apa tidak? 所以请不用担心这个不够营养的问题。 Jadi jangan khawatir tentang kurang gizi kalau kita berpola makan nabati. 因为我们吃素不是吃了2年，也不是吃了2天而已，我们是吃了20多年了。 Ya, jadi kita berpola makan nabati bukan 2 hari atau dua tahun. Kita sudah 20-an tahun berpola makan nabati. 还有些人担心吃素食的时候不耐饱，很容易饿。 Jadi ada beberapa orang merasakan saya tidak kenyang setelah makan makanan nabati dan saya mudah lapar. 因为我们吃的食物是有能量的，所以在身体它是很容易消化的。 Jadi makanan yang kita makan semuanya mengandung kalori, jadi dia gampang dicerna oleh tubuh kita. 如果今天我们选择吃肉，当我们吃肉的时候，你是直接拿到这个脂肪， Jadi jika Anda makan makanan hewani, makan daging, jadi Anda makan berarti Anda langsung mengambil lemak dari sana. 所以你不会觉得饿。 Jadi Anda tidak merasa lapar. 我们吃素者，当我们吃素的时候，我们要得到脂肪，我们是要通过身体的力量去拿到的。 Ya, jadi kita makan makanan nabati, ya tubuh kita untuk mendapatkan lemak kita harus menghasilkan sendiri. 所以我们就很快饿了。 Jadi kita gampang cepat lapar ya. 尤其是刚刚要学吃素的朋友，当你开始吃了一餐，你就觉得很快饿，那个是正常的。 Jadi terutama teman-teman yang baru belajar berpola makan nabati, baru pertama kali makan, tidak sebentar sudah merasa lapar, itu adalah wajar. 因为以前你吃肉的时候，你是直接拿到脂肪，现在你吃素，你要通过你身体很多的能量去制造你要的脂肪。 Ya karena dulunya Anda itu langsung ambil lemak dari daging itu, tapi sekarang Anda makan nabati, ya Anda harus menciptakan melalui sebuah proses menciptakan lemak bagi tubuh kita sendiri. 所以你希望你的身体自己做工了吗？ Jadi apakah Anda berharap tubuh Anda lebih banyak bisa bekerja untuk diri kita sendiri? 好，我们再来看美国国家健康营养研究。 Jadi kita lihat sebuah hasil dari Lembaga Penelitian Kesehatan dan Gizi Nasional Amerika Serikat 比较了素食者和肉食者的营养摄入，发现所有素食者的膳食纤维、维他命 A、E、B1 还有 B2、叶酸、钙、镁和铁的平均摄入均高于非素食者。作者的结论是，素食是高营养密度的一个饮食。 Dan membandingkan nutrisi orang berpola makan nabati dan pemakan daging, ditemukan bahwa rata-rata asupan makanan semua orang berpola makan nabati, vitamin A, C, E, B1, B2, asam folat, kalsium, magnesium, dan zat besi lebih tinggi dibandingkan yang tidak berpola makan nabati.
Jadi para penulis menyimpulkan bahwa pola makan nabati adalah pola makanan yang sangat padat nutrisi sebenarnya. 这是在美国做了这一项的研究，让更多的素食者更放心的吃素。 Jadi ini penelitian di Amerika membuat para orang yang berpola makan nabati lebih tenang untuk melakukan cara makannya. 所以这个是让我们更放心的。 Jadi ini membuat kita merasa lebih tenang untuk melanjutkan pola makan kita. 再来，美国饮食协会的立场对所有年龄还有生理阶段的人群，包括孕妇、哺乳期的妇女、婴儿、儿童，还有运动员，规划好的素食，包括纯素，都很健康，可以提供充足的营养，并且帮助防止慢性病。 Kemudian pandangan Asosiasi Diet Amerika untuk orang-orang dari segala usia dan tahap fisiologis termasuk wanita hamil, wanita menyusui, bayi, anak-anak, dan atlet, makanan nabati yang direncanakan dengan baik termasuk makanan vegan semuanya sangat menyehatkan, dapat memberi nutrisi yang cukup dan membantu mencegah serta mengobati penyakit kronis. 所以这一个是美国的饮食协会的一个立场哦。 Ini adalah pandangan dari Asosiasi Diet Amerika. 这里它有注明，包括孕妇，确实的，以前，我开始我的女儿2个出世都是从 baby 开始，也是素食的。 Ya, jadi ditulis wanita hamil, wanita menyusui. Ya, itu nyata. Kedua putri saya juga dari perut sudah berpola makan nabati, ya. 现在我的大女儿已经是22岁了， Dan sekarang putri sulung saya sudah berumur 22 tahun. 可能对一些学吃素的人来说，当太太怀孕到生孩子，那个时候要怎么吃，是不是很挑战啊？ Ya, jadi banyak yang berpikir bahwa dari istri hamil sampai melahirkan anak, ya, bagaimana makanannya, kecukupan gizinya itu menjadi tantangan, ya. 因为我自己本身也没有做过。 Karena saya sendiri pun belum tahu, belum berpengalaman di sisi itu. 当我的太太怀孕第1胎的时候，我就跟我太太商量说，这个 baby 是由我来照顾。 Ya, jadi saat istri saya hamil, saya berdiskusi pada istri saya bahwa kita memutuskan bahwa bayi ini akan saya yang rawat sendiri. 我们华人叫做坐月子，就是要煮给太太吃，要照顾 baby 的那一种。 Ya, jadi orang kita disebut dengan masa bersalin, di saat itu harus memasak, kasih istri makan, dan merawat bayinya. 确实是不容易， Jadi sebenarnya tidak gampang sekali. 也很挑战。 Ya, penuh tantangan. 当我做了1个礼拜，我就很佩服那些女性，要帮那些坐月子的人1个月睡眠不好，还要做很多的工作。 Jadi saya sangat kagum setelah melakukan 1 minggu, saya baru bisa merasakan ternyata para ibu-ibu pembantu yang membantu ibu-ibu yang bersalin itu luar biasa, ya. Di saat itu mereka bisa sampai, ya, kurang tidur dan harus banyak melakukan sesuatu, ya, harus bekerja banyak pekerjaan. 当我要做这个月子的时候，我跟我太太商量的结论就是：第一，我要知道我妈妈以前是生我的时候是多么的辛苦；第二，我要知道我太太生这个 baby 的时候也是很辛苦，所以我 Jadi 就选择来做这个月子。 Jadi hasil diskusi dengan istri saya mengapa saya melakukan ini, ya, membantu sendiri masa persalinan istri adalah alasannya saya ingin mengetahui bagaimana mama melahirkan saya sendiri itu begitu penderitanya, dan kedua juga ingin tahu bahwa istri saya melahirkan anak untuk saya juga tidak gampang, ya. Jadi saya memutuskan untuk membantu di masa persalinan istri dengan mandiri, tidak dibantu orang lain. 到我第2个的女儿也是由我一手把她在坐月子的30天过程都是我带的。 Ya, jadi anak kedua juga sama. Ya, selama masa persalinan istri 30 hari, saya yang melakukan sendiri, merawat sendiri istri dan anak. 所以在这里分享这一段，是让更多想吃素的人、怀孕的人，在那个期间都可以素食的方法。
Jadi di sini memberi motivasi kepada orang berpola makan nabati di masa hamil dan persalinan ya. Berpola makan nabati juga ada solusi yang terbaik. 所以请放心生 baby。Jadi ya, jadi kita bisa merasa tenang untuk melahirkan anak biarpun kita berpola makan nabati. 所以我们来看这一位美国田径传奇刘易斯，也是一位素食的田径选手。 Jadi atlet legendaris Amerika, Carl Lewis juga ada seorang atlet atletik yang berpola makan nabati. 所以我们只是拿一个例子给大家参考，大家也可以上网找很多的运动选手，包括歌星、明星，他们都是素食者。 Jadi ini baru salah satu contohnya. Anda bisa cari di internet banyak sekali ya olahragawan, selebritis, penyanyi. Mereka adalah orang yang berpola makan nabati. 再来，从小养成生活习惯很难改变， Ya, jadi kebiasaan gaya hidup saya sudah dikembangkan sejak kecil dan sulit diubah. 因为很多人告诉我哦，不行啊，因为我小小哦就已经习惯了，很难改变，有没有这样呢？ Jadi ada orang mengatakan pada saya, oh saya dari kecil sudah terbiasa seperti ini, susah berubah ya. Ada yang seperti itu tidak? 所以请放心，我们常说江山易改，本性难移，其实是可以的，它只是难而已。 Ya, jadi kita selalu mendengar peribahasa Tionghoa, ya gunung itu bisa kita ubah, tapi kebiasaan kita sangat susah ya kita geser ya. Sebenarnya ya susah saja, bukan tidak bisa ya. 还有一个就是家人和朋友都是吃肉的，我们在一起的时候不吃，很不合群。 Ya kadangkala ada mengatakan alasannya keluarga dan teman-teman semuanya makan daging. Jika tidak makan daging secara saat acara bersama akan merasa menjadi tidak ramah. 有没有遇到这样的问题啊？ Ada ketemu kondisi seperti ini apa tidak? 其实我告诉你，如果今天你的朋友是吃素的，你是不是会陪他去吃素啊？ Ya, jadi misalnya ada teman yang berpola makan nabati, Anda akan temani dia makan nabati apa tidak? 以前我开始吃素的时候啊，有一个朋友他就跟我说：“你吃素很麻烦的。” Ya, jadi ada seorang teman mengatakan pada saya, Anda berpola makanan nabati itu sangat repot sebenarnya. 但是他讲我吃素很麻烦哦，但是他又要载我到处去找素食哦。 Ya, biarpun dia mengatakan saya repot, dia pun bersedia mengantar saya mencari restoran vegetarian ke sana sini. 当时他很有心的载我去，但是去到那个地方又没有开。 Ya, saat itu dia sangat ya berbaik hati mengajak saya pergi makan di toko vegetarian nabati itu, sampai di sana malah tidak buka ya. 连续的去了2间3间，到了第4间才找到这个素食的餐馆。 Ya, terus mencari 2, 3, 4 toko sampai ya warung keempat baru ketemu ya warung vegetarian. 所以你要素食，你有坚持吗？ Ya, jadi Anda ingin berpola makan nabati, apakah Anda bisa terus bertahan, 当你 gigih 选择 bertahan? 了你的坚持素食了，你的朋友他会尊重你的。 Jika Anda gigih bertahan, maka otomatis teman-teman Anda akan sangat menghargai Anda. 就等于说，你今天你跟一个修行的出家的师傅在一起，你不可能带他去吃肉嘛。 Ya, seperti halnya Anda bersama seorang biarawan di sebuah kuil, ya, dia juga berpola makan nabati, tidak mungkin Anda mengajak dia makan daging juga, atau Anda ikut, ya, Anda makan daging, ya, bersama dia juga, ya, tidak mungkin. 所以在这一个过程哦，很多人就会起了一个烦恼啊，一定要配合朋友才能够跟着大家一起吃同样的东西。 Ya, dalam hal ini orang mungkin mulai gelisah dan kilesa bahwa harus bersama teman, ya, menyesuaikan bersama teman, baru harus makan yang sama dengan teman, baru termasuk teman yang baik. 我们来举一个例子，有没有人觉得榴莲是很好吃的？ Nah, di sini kita ambil sebuah contoh. Di sini adakah teman-teman yang merasakan ya bahwa durian itu sangat enak? 有没有人不吃榴莲的？ Ya, ada tidak orang yang tidak makan durian di sini? 有没有不吃榴莲他就很奇怪？
很不合群。 Ya, dan karena dia tidak makan durian, maka dianggap teman yang tidak baik. Ada seperti itu tidak? 没有嘛，啊，所以不用担心，你朋友都是吃肉，当你选择吃素，你不是那个不合群的，他们会尊重你的。 Ya, jadi jangan anggap teman Anda makan daging dan Anda mengikuti pola makan nabati, Anda jangan khawatir ya, bahwa mereka tetap pasti akan menghargai Anda juga ya, bukan Anda jadi tidak ramah ya. 我再举多一个例子，以前我们都想到做生意一定要喝酒， Ya, seperti contoh lagi, kita selalu menganggap kalau dulu kita entertain atau berbisnis, kita harus minum alkohol atau arak. 因为他们说做生意要应酬，要喝酒。 Ya, karena kita berbisnis harus entertain, harus minum minuman beralkohol. 后来我问了很多这些做生意的朋友，他说没有这个事情，唯一的只有是因为自己想要喝酒，所以才讲出这一个做生意的理由。 Ya, jadi saya bertanya teman-teman yang berbisnis juga, mereka mengatakan tidak harus seperti itu kok. Ya, kecuali Anda memang kepingin minum minuman keras, baru Anda pakai alasan itu karena bisnis. Tidak seperti itu sebenarnya. 所以往往是身体的需要，还是欲望的想要。 Jadi kita harus pikir-pikir, pada umumnya makan adalah kebutuhan tubuh atau nafsu keinginan kita. 这个是不是我们很多时候是因为自己想吃，我们就讲了很多的理由。 Ya, memang kadang-kadang itu karena kita ingin makan, jadi alasan kita banyak sekali keluar ya. 这个我们要非常的清楚哦。 Jadi hal ini harus kita sangat memperhatikannya. 素食这么好，为什么我们不能很好的开始，或不能很好的持续？怕营养不足吗？ Jadi berpola makan nabati begitu bagus, mengapa tidak bisa memulainya dengan mudah atau tidak bisa bertahan lama dan khawatir dengan apakah juga khawatir dengan kekurangan gizi? 所以我们说，很多时候都是为了别人的感受，还是在意别人看你的感受？ Jadi seringkali demi perasaan orang lain atau apakah khawatir dengan pandangan orang lain terhadap kita? 如果我们都是为了别人的感受，那个真的是很可惜了。 Jadi kalau semua hanya demi perasaan orang lain, maka itu sangat menyedihkan. 那个时候我们叫做你是为了别人而活的。 Di saat itu kita anggap ya, banyak orang menganggap kita itu kita hidup demi orang lain, itu sangat kasihan. 不是为了自己的健康而活。 Tapi hidup bukan untuk kesehatan sendiri ya, jadi sangat kasihan sekali. 因为我们是在意别人看你的感受，因为你担心别人怎么看你，你很害怕，所以你不敢吃素。 Jadi karena Anda terlalu peduli dan khawatir terhadap pandangan orang lain terhadap kita, bagaimana dia melihat saya, jadi hingga Anda tidak bisa berpola makan nabati. 为什么我不能素食？ Jadi mengapa saya tidak bisa berpola makan nabati? 当你选择了过后，你一直重复的问自己，为什么我不能素食？ Dan saat Anda memilih, Anda mungkin boleh berulang bertanya, mengapa saya tidak bisa? 因为健康要掌握在自己的手里。 Ya, jadi kita harus tahu bahwa kesehatan itu harus kita kuasai di tangan kita sendiri. 想问一下，印尼有没有说命运掌握在手里的？ Ya, di Indonesia adakah peribahasa nasib ada di tangan kita? Ada tidak? 有吗？有哈，Ada ya, ada 我 ya, 以为 bagus. 只有华人说命运掌握在手里。 Ya, saya kira cuma orang Tionghoa aja mengatakan nasib di tangan kita. 想问一下大家，命运如何掌握呢？ Dan kita lihat bagaimana kita ya menentukan nasib kita, menggenggam nasib kita ya. 如果在线的同学，你知道命运掌握在手里的方法，请写在留言区。 Jadi siapa yang tahu bahwa siapa yang bisa kasih tahu bagaimana cara agar bisa membuat nasib itu ada di tangan kita ya, tolong ketik di chat room ya, kita diskusi. 我们来看这个手掌是不是有拇指、食指，总共有5个手指。 Kita lihat tangan ini, bukankah jarinya ada 5 total ya, ibu jari, telunjuk dan lain-lain. 我们来看看如何的掌握。 Dan kita lihat bagaimana ya menggenggam atau
mengendalikan nasib kita. 第一，我们的思考， Pertama adalah pikiran kita. 你的思考在选择健康素食的重要吗？ Ya, jadi pikiran kita dalam memilih makanan nabati yang sehat penting apa tidak? 如果你想好了，你准备好了，你选择了，你还担心吗？ Jika Anda berpikir, Anda sudah bersedia, ya Anda sudah mempersiapkan, apa Anda masih khawatir? 因为这个选择很重要哦， Karena pilihan ini adalah sangat penting sekali. 因为你选择了过后，它下一个就会形成你的行为， Ya, karena setelah Anda memilih, dia akan menjadi tindakan Anda. 是不是？在你每天的生活里面，当你的思想态度，是不是下一个就形成你每天的行为？ Ya, dalam kehidupan sehari-hari, dari pikiran Anda, langkah berikut dari pikiran adalah menghasilkan tindakan. Kurang N ya, tindakan ya. 行为就是说你常常重复一直在做的事情。 Ya, tindakan ada hal atau pekerjaan yang sering terulang kembali. 如果你选择健康素食，是不是你常常天天都重复选择饮食你的健康？ Ya, jadi jika Anda tiap hari memilih pola makan nabati yang sehat, bukankah kita terus mengubah tiap hari berulang-ulang melakukan pola makan yang sehat ya? 行为久了，是不是我们习惯了？ Ya, tindakan ya kalau kita lama-lama akan menjadi kebiasaan, betul? 因为习惯就是叫做习以为常了。 Ya, kebiasaan itu adalah kebiasaan sesuatu yang sudah berkepanjangan. 已经在你的生活了， Ya, dia sudah dalam hidup Anda. 再久一点，是不是变成是你的性格了？ Ya, kalau lebih lama lagi kebiasaan itu akan menjadi kepribadian Anda. 因为这个性格就是已经是稳定在你身体的态度了。 Ya, kepribadian Anda menjadi sikap yang sudah menetap di dalam tubuh Anda. 最后一个就是我们的命运， Terakhir menghasilkan nasib kehidupan kita. 这个命运从你开始，你的思想态度是选择了健康的重要吗？ Jadi nasib itu ya ditentukan dari awal pikiran kita bagaimana kita memilih pola makan yang sehat penting apa tidak. 如果你选择是健康的，这样你最后就是健康你的结果了。 Jika Anda memilih kesehatan, maka kita akan mendapatkan hasil kesehatan. 所以我们的思想态度就决定了健康的结果。 Jadi pikiran kita menentukan hasil kesehatan kita. 这样我们懂掌握在手里了吗？ Jadi apakah kita sudah tahu bagaimana menguasai nasib kita di tangan kita? 就是这么简单啊！ Begitu sederhana. 如果我们还在很多的想法，到底要这样吗？到底要那样吗？最后你只有想而已，什么都得不到。 Jadi kalau pikiran hanya berpikir apakah harus begini, harus begitu, maka selamanya hanya berpikir. Anda selamanya tidak akan bisa melakukannya. 因为我们一定要清楚的知道是什么障碍了我们。 Jadi kita harus jelas ya terhadap segala hal apa yang sebenarnya menghambat kita. 是让我们没有办法继续的坚持，是我们的行为与认知上还是行为上的障碍，往往也是认知的局限造成的。 Apakah yang membuat kita tidak bisa, apa yang membuat kita tidak bisa terus bertahan? Apakah perilaku dan pemahaman kita, gangguan perilaku seringkali disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pemahaman kita. 所以我们一定要去除这个认知的障碍，这是让我们觉醒与唤醒的力量，也是我们首要的工作。 Oleh karena itu, kita perlu menghilangkan hambatan pemahaman kita. Inilah kekuatan yang membangun dan menyadarkan kita. Ini juga merupakan prioritas kerja utama kita. 所以我们一定要清楚，今天我选择了这一个健康的素食，所以一定要把这个认知的障碍，它障碍住我们的，我们要把它去除掉。 Ya, jadi hari ini kita ingin berpola makan nabati yang sehat, kita harus melakukan ya membuang ya hambatan ya pemikiran kita yang menghambat kita itu harus kita buang, kita bersihkan. 因为这些障碍你去除了过后，你就会去找原来营养要怎么健康，怎么素食，怎么饮食法，你就会慢慢的一一的把这些问题，把这些障碍破除掉。
Setelah hambatan ini kita buang, maka kita akan mulai mencari bagaimana makan yang lebih sehat dengan cara nabati, bagaimana solusinya. Maka kita pelan-pelan ya akan menghancurkan ya, memecahkan masalah-masalah kita dalam berpola makan kita yang sehat ini. 如果你没有把这些障碍去除掉，你只是听朋友说素食很好，但是你不能够很好的坚持。 Jika kita tidak membuang hambatan ini, maka kita cuma tahu bahwa orang teman mengatakan berpola makan nabati sehat, tetapi kita tidak bisa berpola makan nabati, bahkan sudah melakukan tidak bisa bertahan lama. 因为你没有很好的去除这些认知，还有这些的障碍，所以在觉醒与唤醒的力量是不足的。 Ya, karena Anda tidak membersihkan ya atau membuang hambatan-hambatan itu, maka ya dalam proses ya membangun kesadaran diri ya perkembangan diri itu tidak mencukupi. 所以今天我们选择了素食，我们的素食是为了健康，还是为了环保，还是为了下一代？ Jadi hari ini memilih berpola makan nabati, tujuan kita itu untuk kesehatan, untuk pelestarian lingkungan, atau untuk generasi anak cucu kita. 因为这一个是非常重要的，让我们的认知。 Jadi ini sangat penting untuk terhadap pemahaman kita. 因为这个是给我们选择素食，是让我们更有力量。 Jadi ini membuat kita memilih berpola makan nabati itu memberi kita kekuatan dan motivasi. 因为它不仅仅说素食好吃或不好吃的问题了， Ya, jadi di sini berpola makan nabati bukan tentang enak apa tidak enak lagi. 因为第一，它给你健康；第二，它让我们整个地球是环保；第三，让我们的下一代有没有得到更好。 Karena dia pertama untuk kesehatan kita, kedua untuk pelestarian lingkungan kita, ketiga dia bisa baik bagi anak cucu kita, ya bukankah seperti itu? 所以我们的认知明确，素食就不是坚持，而是一个受。 Jadi pemahaman yang jelas dengan pemahaman jelas berpola makan nabati bukanlah sebuah kegigihan atau pertahanan, tapi adalah sebuah kenikmatan. 它真的不是坚持，你已经很享受了，因为意志力在你的身体起到自然的作用。 Ya, jadi bukan hanya bertahan terus, tapi dia adalah kemauan, ya telah memainkan peran alami dalam tubuh kita. 我们来看看，如果今天我们选择了素食跟肉食，我们来看一下整个生产食物的过程。 Kita lihat, kita bisa hari ini memilih pola makanan nabati dan hewani. Dalam proses menghasilkan makanan kita, apa yang terjadi? 今天如果我们要生产1公斤的牛肉， Hari ini jika kita ingin memproduksi 1 kilogram ya daging sapi, 它就要产生16公斤的粮食。 dia membutuhkan 16 kilogram makanan. 但是这1公斤的牛肉只能够提供给2个人吃而已。 Dan 1 kilogram daging sapi ini hanya bisa ya untuk berkontribusi untuk dimakan 2 orang. 如果16公斤的粮食就能够提供给20个人吃了。 16 kilo makanan ini ya mencukupi untuk menjadi pangan bagi 16 orang ya di dunia. 所以这个选择，这个认知，是不是让我们知道我们的地球生产这个粮食的重要性？ Ya, jadi dari bagian ini kita akan lebih menjelas bagaimana ya pentingnya ya pangan itu dihasilkan dan untuk penggunaannya seperti apa. 我们来看一张照片， Kita mari lihat sebuah foto. 在照片里，这个秃鹰在等待这个饥饿的孩子慢慢的饿死。 Di gambar ini kita lihat ya, ada seekor burung pemangsa, ada burung nasar sedang menunggu anak itu ya yang kelaparan ya. Jadi menunggu dia mati kelaparan secara perlahan. 所以，当这个记者拍到这一组照片的时候，他当时他也自己感动到哭了。 Jadi wartawan ini mengambil foto ini, dia pun sampai tersentuh hatinya sampai menangis ya. 我们看到什么？这个孩子在死亡的那一刻，后面那个小鸟正等待他死亡。 Jadi kita melihat apa? Anak kecil ini dalam proses kelaparan dan mau mati,
Dan ada seekor burung pemangsa di belakangnya menunggu anak ini mati. 如果今天我们可以选择吃素，我们就可以提供12条的面包给予这些饥饿的儿童。 Dan jika hari ini bisa berpola makan nabati 1 hari, Anda bisa menyediakan, ya. Anda artinya bisa menyediakan 12 potong roti untuk anak-anak yang kelaparan di dunia. 所以今天我们的选择饮食改变，确实可以为我们的下一代。 Jadi pilihan Anda ini merubah pola makan adalah bisa membantu anak cucu kita. 所以世界这个粮食的问题， Jadi masalah pangan di dunia. 所以以上刚才那张图表已经告诉我们事实的真相。 Jadi bagian di atas telah memberitahukan kita kebenarannya yang ada di dunia. 假如我们把这些喂养牛、羊、猪等动物而需要种植饲料的土地，都改为种谷类与蔬菜，提供给人类的食用，那么全世界就应该会有足够的粮食给予人们。 Ya, jika seluruh lahan yang dibutuhkan untuk menanam pakan ternak sapi, domba, babi, dan hewan lainnya digunakan untuk menanam sereal, biji-bijian, dan sayur-sayuran untuk konsumsi manusia, maka seharusnya terdapat cukup makanan bagi manusia di dunia. Pola makan nabati dapat meringankan krisis pangan dan pemanasan global. 所以素食确实能缓解粮食以及全球暖化的危机。 Ya, jadi sesungguhnya pola makan nabati memang bisa meringankan krisis pangan dan pemanasan global. 所以我们看到这里，是不是有所选择了呢？ Jadi kita lihat sampai sini, ya apakah kita sudah ada pilihan yang bisa kita pilih? 不然今天我们在吃什么，我们自己都不知道。 Kalau tidak, hari ini kita makan apa, kita pun tidak tahu. 所以我们要了解营养的过程对人的生理还有心理层面的影响。 Jadi kita harus memahami, ya, jadi kita perlu memahami, dan kita, jika ingin memahami dampak proses dari tingkat tubuh, jiwa, dan tingkat proses gizi pada dampak proses gizi pada tingkat tubuh dan jiwa manusia. 所以我们需要了解营养吸收的过程， Maka kita perlu memahami proses penyerapan nutrisi. 我们就必须完整认识人类。 Jadi kita juga harus memahami manusia secara holistik. 为什么我们要认识人类的食物？ Jadi mengapa kita harus memahami makanan bagi manusia? 我们来看一下，我们人的牙齿跟老虎、跟狮子的牙齿是一样的吗？ Mari kita lihat gigi kita, bentuk gigi kita sama nggak dengan gigi singa atau gigi dia harimau? 老虎跟狮子的牙齿，它是尖尖很利，它要把那个肉要撕烂的。 Ya, gigi dari singa atau harimau itu lebih banyak taringnya dan tajam dia karena harus mencabik-cabik dagingnya. 我们再看我们人类跟牛跟羊的牙齿是不是平平的？ Ya, jadi kita lihat gigi manusia itu dengan gigi sapi dan gigi kambing itu datar semuanya. 所以我们是吃草的。 Jadi kita kebanyakan adalah ya makan tumbuh-tumbuhan ya kalau. 所以我们就一定要认识完整的人类， Jadi kita harus memahami manusia secara holistik. 不然我们为什么要这样吃，为什么要那样吃，我们就完全不懂了。 Jika tidak, kita mengapa harus makan dengan cara begini, makan cara begitu, kita sudah tidak paham. 再来，我们先学会基本的，才能理解更多复杂的过程。 Jadi kita pelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu, baru kita bisa memahami prosesnya yang lebih kompleks. 为什么我们要了解我们身体的复杂啊？它整个的消化的过程。 Jadi mengapa kita harus memahami ya proses pencernaan di tubuh kita yang begitu kompleks dan ribet? 因为我们了解了过后，才能够深入探讨每一天在我们身体里面发生了什么事。 Jadi dengan memahaminya baru kita bisa mempelajari lebih dalam apa yang terjadi di tubuh kita setiap harinya. 因为同学们，我们如果今天不知道哦，就好像我为什么会得癌症，完全不懂。 Ya, jadi jika kita tidak pahami, kita akan menjadi seperti halnya, oh kenapa hari ini saya bisa kena kanker, saya tidak tahu. 完全不知道为什么会生病，为什么会长肿瘤，在那个时候，我们人才来开始害怕。
Ya, jadi kita tidak paham mengapa kita bisa sakit, bisa kena tumor, bisa kanker, ya. Cuma kita bisa merasa takut saja di saat itu. 所以我们吃任何的食物，我们一定要去探讨每天在我们身体到底发生了什么事。 Jadi kita makan makanan apa saja, kita harus memahami ya, apa yang terjadi di dalam tubuh kita ya. 所以，我们如果长期吃很多动物性的食物，高蛋白饮食会使我们的肠紧缩，容易导致大肠的发炎，也会引发一连串的疾病。 Dan jika kita mengkonsumsi makanan hewani dalam jangka panjang, diet tinggi protein dapat menyebabkan peradangan di usus kita. Dapat dengan mudah menyebabkan radang usus besar, hal ini juga dapat menyebabkan serangkaian penyakit. 可能我们在这里说大肠很容易发炎，对很多人来说，他一点都不能够去理解。 Ya, mungkin kita mengatakan usus besar gampang radang, banyak orang tidak paham ya. 我们这里有一个日本肠道专家新谷宏医学博士，他有一个短视频。 Di sini ada sebuah video pendek dari seorang pakar usus di Jepang, ya Dr. Hiromi Shinyai ya. Dia ada sebuah video pendek, mari kita lihat. 这里我要播放的时候， Mari sekarang kita putar ya. 等一下明道老师帮忙翻译一下。 Ya, dan di sini filmnya bahasa Jepang, jadi kita coba lihat teks Mandarinnya, kita bantu terjemahkan. Ya, jadi kita dalam 6 bulan, saya terus melakukan penelitian pada ususnya para pasien ya. Ya, di sini saya membuat kolonoskopi video-videonya. Ya, biasanya videonya sekitar 6 menit ya. Jadi usus orang normal seperti ini. Ya, jadi kita lihat sangat bersih sekali ya. Ya, jadi saluran darahnya sangat jelas, pembuluh darahnya sangat bersih. Ya, jadi ya ini seorang yang berpola makan nabati ya. Ya, jadi ususnya juga sangat bersih, cuma ada sedikit kotoran saja ya. Ya, juga dengan pembuluh darahnya sangat jelas ya. Ya, jadi sekarang orang yang banyak makan makanan hewani ya. Ya, jadi suka makan ikan juga sama. Ya, ya jadi dia ususnya seperti ini kondisinya ya. Ini usus kondisi ini sepertinya seperti ini sudah radang, disebut radang usus ya. Ya, jadi kita lihat lagi. Ini seorang mengalami penyakit ya. Ya, jadi pola makannya banyak makan daging ya. Dan juga makan keju. Kita lihat kondisinya seperti apa. Dan turunan-turunan dari makanan hewani ya. Jadi ususnya itu sangat sensitif ya, seperti ini. Nah, jadi kondisi ususnya kita lihat. Ya. Ya, seperti ini. Dinding ususnya tidak kelihatan pembuluh darah sama sekali ya. Nah, kita lihat lagi. Kita lihat kondisi ini bisa menjadi tempat tumbuhnya banyak sekali bakteri-bakteri jahat ya. Dan juga menyebabkan namanya konstipasi kita. Nah, ini minyak-minyak seperti ini kita lihat ya. Ya, nah, jadi ini usus kotor sekali ya. Nah, sangat mengerikan ya. Sangat kotor sekali. Ini adalah orang pas kanker payudara ya. Ya, kita bisa lihat ya. Ini kena kanker orangnya, ususnya seperti itu. Ya, jadi 2 bulan setelah melakukan treatment, merubah pola makan, ya, jadi menjadi bersih ya. Dan akhirnya kondisi kesehatan menjadi lebih baik ya. Ya, jadi kita lihat. Ya, jadi di usus kita itu biasa ada banyak bakteri-bakteri baik, disebut bakteri lactobacillus ya. Ya, jadi kita lihat lagi.
Jadi ini adalah peradangan, ada masalah peradangan. Jadi orang khususnya ini kondisinya seperti ini ya. Jadi suka minum produk susu turunannya. Oh, 所以保护肠道是不 Jadi 是很 melindungi kesehatan usus itu bukankah sangat penting ya? Kita lihat sendiri. 所以我们看了这个视频，保护肠道是不是很重要？ Jadi setelah melihat video ini, melindungi kesehatan usus bukankah sangat penting? 所以我们要如何保护好我们肠道里面的微生物群？ Jadi kita harus bagaimana melindungi mikroba baik di usus kita. 所以我们吃的时候能唤醒我们能消化活动的食物。 Ya, saat makan, makanlah makanan yang membangun aktivitas pencernaan kita. 所以我们要吃什么食物呢？ Jadi kita makan makanan apa? 要吃多样化的食物。 Ya, makan makanan yang variatif. 多样化是什么意思呢？就是不 Ya. 挑食。 Ya, makanan variatif artinya adalah apa? Yaitu tidak pilih-pilih makan. 所以还要有膳食纤维、发酵食品、蔬菜、水果、坚果、种子。 Juga harus serat alami, serat makanan alami, makanan fermentasi, sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. 还有优质的油， Kemudian minyak yang berkualitas. 优质的油就是好油，或者是你自己做的养油。 Ya, minyak berkualitas adalah minyak yang bagus atau Anda buat sendiri di rumah namanya minyak pelihara dengan enzim. 尽可能就是你在煮食物的时候，就是要有新鲜烹制的食物。 Ya, jadi usahakan saat kita makan makanan yang baru selesai dimasak atau dimasak segar ya. 再来就是快乐和愉悦的用餐， Kemudian makan dengan rasa gembira dan bahagia. 用餐环境也是要有优美舒适的， Lingkungan makan juga harus indah dan nyaman. 幸福没有压力， Dan merasa bahagia dan bebas stres. 在社区还有运动。 Dan hidup dalam komunitas masyarakat yang sehat dan juga olahraga. 所以以上都能够保护好我们肠道里面的微生物群。 Jadi syarat-syarat di atas bisa melindungi mikroba baik di usus kita. 好，我们来看21天的挑战是怎么进行。 Kita lihat ya, kita melakukan tantangan 21 hari kalau di Malaysia bagaimana kita melakukannya. 想请问在线的同学已经开始有进行21天的同学，请在留言区打一个1。 Ya, kepada teman-teman yang sudah melakukan tantangan 21 hari berpola makan nabati, ketik angka 1 di chat room. Yang sudah melakukannya, mungkin sekarang sudah hari keberapa ya? Sudah hari ke-14, sekarang tambah 2, berarti hari ke-16, sisa 5 hari lagi ya. 有没有觉得做21天是一个很大的挑战呢？ Adakah merasakan melakukan pola makan nabati 21 hari sebuah tantangan yang sangat berat? Berat apa tidak? 还是觉得21天太简单了？ Atau merasakan 21 hari gampang sekali? Nah, punan sama punan tidak berat. 太好了。 Luar biasa orang Indonesia. 我们来看，很多人觉得现在一辈子就要素食了，压力会很大。健康饮食应该是很轻松的一件事。 Ya, banyak orang mungkin berpikir ya bahwa sekarang mereka perlu berpola makan nabati seumur hidup ya. Ada yang sampai khawatir ya, menjadi tekanan akan menjadi sangat besar atau depresi ya. Jadi makan makanan sehat seharusnya mudah dan rileks sih sebenarnya. 但是我们可以下定决心，21天吃素食，这个门槛就不高。想改变饮食习惯，除了需要足够的理由，的确还得花点时间来适应。 Jadi namun jika kita dapat memutuskan untuk berpola makan nabati selama 21 hari, jadi kesulitannya sebenarnya tidak besar. Selain memiliki cukup alasan untuk mengubah kebiasaan makan Anda, dan memang ini memang perlu waktu untuk membiasakan diri ya. 是的，因为你可以给自己决定21天吃素，因为
这一个是让你去挑战，让你去适应。 Jadi Anda bisa memutuskan untuk melakukan tantangan 21 hari ini, itu adalah membuat Anda menantang diri Anda dan membiasakan diri Anda. 只要你在这个21天，你花点时间，然后加上你要用心的去进行。 Jadi bagaimana 21 hari Anda harus meluangkan waktunya dan melakukannya dengan sepenuh hati. 因为21天的效应以行为心理学把一个人的新习惯还有新的理念而形成。 Karena efek 21 hari, psikologi perilaku mengubah kepribadian seseorang, membentukkan kebiasaan baru atau ide-ide baru, dan dibutuhkan setidaknya 21 hari dan latihan untuk mengkondisikannya. 因为在这个新习惯并得以巩固，至少需要21天实践与练习。 Yang artinya tindakan atau pikiran seseorang jika diulangi selama 21 hari, maka akan menjadi suatu tindakan dan pemikiran yang menjadi kebiasaan. 也就是说，一个人的动作还有想法，如果重复21天，就会变成一个习惯的动作还有想法。 Jadi misalnya tindakan Anda, pikiran Anda diulangi 21 hari, maka dia akan menjadi kebiasaan. Pikiran Anda seperti itu, tindakan Anda seperti itu. 因为那个习惯形成大致分为3个阶段。 Ya, pembentukan kebiasaan secara kasar dibagi menjadi 3 tahap ya Bapak Ibu. 第一个阶段1到7天的左右，此阶段表现为刻意的。 Jadi sekitar 1-7 hari itu tahap ini ditandai dengan disengaja atau tidak wajar. 是的，因为当你开始第1天到第7天，它这个阶段它是表现为刻意，是需要人家去提醒你的。 Jadi biasanya awal-awal mula 1-7 hari itu menjadi seperti hal yang tidak mudah, harus diingatkan oleh orang lain atau mengingatkan diri sendiri. 除了别人要提醒你，自己提醒自己，因为它整个过程它是属于不自然的。 Ya, selain diingatkan orang lain, ada harus mengingatkan diri. Karena prosesnya selama baru 7 hari itu sebenarnya kondisinya tidak alami ya. Tidak otomatis ya. 就是我们学习回到健康本源的课程，时常同学之间分享一个柠檬苏打水，是不是无形当中又提醒自己？ Ya, misalnya kita ikut kembali ke sumber sehat ya. Misalnya kita bagikan resep lemon soda ya. Bukankah kita perlu harus mengingatkan diri untuk membuatnya? 然后我们来到第2个阶段，就是7到21天左右，此阶段表现为刻意、自然，但还是需要意识去控制的。 Kemudian sampai tahap kedua yaitu 7-21 hari. Tahapan ini ditandai dengan sengaja alami, tetapi juga membutuhkan pengendalian secara sadar. 所以再来第3个阶段，就是21到90天左右，此阶段表现为不经意，但是又自然，它是无需要控制的。 Tapi sekitar 21-90 hari tahap ini tidak perlu disengaja dan dia alami. Dan dia otomatis tidak memerlukan kendali kesadaran kita. 所以同学们，你在一个群里面，当同学们互动的时候，是不是有一个很大的力量？ Ya teman-teman, ya jika kita di dalam grup, komunitas, di dalam itu banyak orang saling ya beraktivitas, saling sharing berbagi, bukankah sebuah motivasi sangat besar bagi kita ya. 如果你一个人，你觉得可以吗？ Jika Anda cuma sendirian aja, tidak ada grup, tidak ada komunitas, Anda bisakah bertahan? 是可以的，只要你的意志力够坚强。 Bisa, cepat harus membutuhkan kemauan Anda sangat kuat. Ya, daya karsa sangat kuat. 这个以上就是我们在21天健康挑战里面要遵循的饮食原则。这个原则有很多科学的数据来支撑，是非常科学的饮食方式，请大家放心。 Ya, hal di atas adalah apa yang kita lakukan dalam tantangan berpola makan nabati selama 21 hari. Prinsip pola makan yang harus diikuti. Prinsip ini didukung oleh banyak data ilmiah. Ini adalah cara makan yang sangat alami, jadi kita bisa merasa tenang. 所以我们在这一段挑战的期间，是不是团队都邀请了很多不同的老师
来给大家知道这个饮食的营养。 Ya, jadi dalam proses ini ya, tim kita banyak mengundang banyak narasumber untuk memberitahu kita dalam berpola makan nabati itu bagaimana nutrisinya, bagaimana alasannya. 当做到了纯素食，避免了自我伤害，我们会发现我们的治愈能力是非常强大的。 Ya, jika Anda mengkonsumsi makanan nabati murni, Anda terhindar dari tindakan menyakiti diri sendiri. Kita menemukan kemampuan kita menyembuhkan diri adalah sangat kuat. 所以，让我们在喜悦中来挑战素食21天，同时也找回我们的自主权。 Ya, mari kita hadapi tantangan berpola makan nabati selama 21 hari dengan gembira. Pada saat yang sama, mari kita mendapatkan kembali hak kita memasak makanan kita sendiri. 我们有发现吗？现在的人自己煮饭越来越少了。 Jadi adakah menemukan orang zaman sekarang masak sendiri semakin kurang ya? 所以一直鼓励更多的人把这个煮饭的权利找回来。 Jadi di sini kita mengajak teman-teman semua, ya carilah kembali hak untuk memasak bagi diri Anda sendiri. 所以我们也希望有更多的家人一起来见证素食确实能轻松自在、健康自主。 Mari kita semua bersama ya datang bersaksi bahwa ya berpola makan nabati itu gampang dan mudah dan kita bisa masak sendiri ya. 在这21天，让我们的健康饮食习惯成为一种不加思索的本能，让我们的成为更健康、善言、平衡的自己。 Dalam 21 hari ini mari kita praktek kebiasaan makan sehat, ya akan menjadi naluri tanpa harus berpikir. Mari kita menjadi diri yang lebih sehat dan seimbang dalam jiwa, raga, dan spirit. 所以，苏醒人心这个挑战21天，它是一个实践的工作坊。 Jadi tantangan 21 hari berpola makan nabati yang kami bagikan adalah sebuah kegiatan praktek ya. 虽然我们大家都在这个网络上，但是有学长的陪伴，我们一起在这个过程都是在实践的。 Ya, jadi kita dibimbing relawan secara online, semua orang di sini mempraktekkan bersama-sama. 所以重要的一点，我们分享的并不是医疗代替品，而是一种能让你重新获得健康的良好生活方式。 Ya, satu hal yang perlu dipahami, yang kami bagikan bukanlah pengganti medis, namun gaya hidup sehat yang dapat membantu Anda mendapatkan kembali kesehatan Anda. 尤其是这个课程实践的工作坊，是让每个人提升意识与觉知的能力。 Jadi kegiatan ini memungkinkan setiap orang untuk meningkatkan kesadaran dan kognisi dirinya sendiri. 所以一个人的意识跟觉知提升了，再难它也不难了。 Jadi kesadaran diri setiap orang meningkat, bagaimana sulit, ya baginya tidak akan sulit lagi. 大家觉得是吗？ Ya menurut Anda setuju apa tidak? 所以我们每天的功课，我们有功课的，我们要学习观察自己的日常饮食、情绪还有思考。 Jadi PR kita setiap hari sebenarnya kita punya PR. Kita harus memperhatikan, mengamati kehidupan sehari-hari Anda, yaitu dalam sisi hal, makanan, emosi, dan pikiran kita seperti apa setiap hari. 所以健康是一种选择， Jadi kesehatan adalah sebuah pilihan. 选择什么？拥有健康的生活方式，还是病痛的人生？ Jadi Anda pilih mana? Miliki gaya hidup sehat atau kehidupan yang penuh penyakit? 我们来在这里看一个短片：人生最后10年，你想怎么过？ Ya, mari kita lihat sebuah video. Dalam masa akhir sisa hidup Anda 10 tahun, bagaimana Anda melewatinya? 请问在线的同学，你们有想过吗？ Apakah Anda pernah berpikir, ya, jika Anda sisa waktu hidup 10 tahun, Anda mau pilih mana hidup Anda seperti apa? 以前的我真的会想，10年后我的身体是怎么样的？我有想过。 Ya, zaman dulu saya pernah berpikir ya, waktu itu, ya, 10 tahun kemudian tubuh saya akan jadi seperti apa? Saya pernah berpikir itu. 所以我们来看看这一个短片给我们有什么样的想法。 Ya, mari kita lihat bagaimana kita melihat ini ya.
What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. 我们是时候做出决定了吗？还是往后的10年，我们躺在病床上？ Jadi sudah kita mengambil pilihan mau seperti apa? Berbaring di tempat tidur atau berbaring di kamar pasien. 所以我们常说，健康是一种选择。 Jadi kita mengatakan kesehatan adalah sebuah pilihan. 大家选择好了吗？ Apakah Anda sudah memilih dengan benar? 所以，健康是从认知到实践的获得。 Jadi kesehatan diperoleh dari pemahaman dan praktek. 如果你今天你知道了，你没有去实践，最后你是不能得到的。 Jika Anda hari ini mengetahui tapi Anda tidak mempraktekkan, Anda tidak akan bisa mendapatkannya. 我们这里看一下，这是我的2个女儿，我的太太。 Ini adalah istri saya di tengah, istrinya Chen Minglause di tengah, dan kiri kanan adalah putrinya dari Chen Minglause. 所以很多人担心说，吃素够不够营养啊？ Jadi banyak orang mengkhawatir, Anda berpola makan nabati cukup nggak sih gizinya? 我的大女儿已经22岁了， Ya, anak sulung saya sudah umur 22. 这个小女儿17岁。 Ya, anak yang bungsu umur 17. 因为我们也知道很多同学，当他选择要素食的时候，一直很担心孩子的营养够不够。 Ya, jadi saat orang berpilih pola makan nabati, banyak khawatir nanti gizi anak cukup apa tidak. 所以请放心，不怕营养不够的。 Ya, jadi jangan khawatir, kita tidak takut kurang gizi ya. 这个上一回我们去金马伦拍的照片， Ini saat di Bukit Cameron kita ada ambil foto ya. 这一个是很多一些明星，这个是面子书的这个负责人。 Ya, ini adalah direktur dari Facebook, Mark Zuckerberg, pemilik Facebook. 这一个应该大家都有一点印象是谁了哈？ Ya, ini mungkin Anda sudah kenal ya di sini. 德丽莎修女应该都认识了哈。 Ya, Bunda Teresa semua kenal ya. 爱迪生 Thomas Alva Edison semua kenal ya. 这些他们都是素食者， Mereka adalah orang yang berpola makan nabati. 所以在这里祝福所有想要改变饮食的同学，我们一起加油。 Ya, di sini saya juga doakan Anda semua sukses ya. Ingin berpola makan nabati, semuanya bisa menjalankan dengan sukses ya. 好，我今天的分享就到这里，非常感谢印尼教道孝道的团队的邀请，非常感恩。 Baik, sharing Chen Minglause sampai di seri ini sampai di sini. Terima kasih atas undangan Anda memberi kesempatan saya berbagi. Terima kasih semua. 也非常感谢我们在线的每一个同学，这么耐心的一直听到现在。 Ya, saya berterima kasih kepada seluruh teman-teman di Zoom ini dengan sabar dan tabah mendengar sampai sekarang ya. 好，我现在把时间交给我们的主持人。 Baik, kita serahkan waktu kembali kepada MC kita. 谢谢听明老师，谢谢明道学长。Jadi Bapak Ibu semua, kita lebih memahami ya pola makan nabati mau gimana. Seperti yang sering kita dengar, mengapa kehidupan modern menyebabkan tubuh dan pikiran kita mengalami arus pendek. Setelah kita mengikuti sharing dari Chen Minglause
sekarang kita lebih paham bahwa semua ada hubungan dengan pola makan kita. Teknologi dapat meningkatkan kehidupan kita secara signifikan. Namun, teknologi juga mempunyai kekuatan untuk menyebabkan tubuh dan otak kita berhenti untuk berkembang. Apa konsekuensi hidup dalam realitas virtual terhadap tubuh biologi kita? Di mana kita tidak perlu kerja secara fisik untuk tetap hidup. Akankah anak-anak kita mampu beradaptasi terhadap perubahan ini dengan lebih baik dari kita, atau justru akan bertambah buruk dari kita? Sharing ini untuk membantu melindungi tubuh biologi kita sehingga kita dapat terus mendaki lebih tinggi dan memaksimalkan potensi tubuh dan pikiran kita. Makanan menyambung kehidupan kita, jadi kita harus perhatikan asupannya supaya jiwa, raga, dan spirit kita seimbang. Ada yang mau bertanya tentang sharing-sharing dari Tianming Laoshi? Ada yang mau bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, maka kita sudahin pertemuan malam ini. Sebelum berakhir, saya akan kasih satu pantun. Berangkat kerja memakai dasi. Bajunya bersih, tampak serasi. Tubuh yang sehat butuh nutrisi. Mari konsumsi makanan yang bergizi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara yang lain. 谢谢天明老师，谢谢明道学长。晚安。 晚安. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Terima Kita kasih. nanti akan info lagi di grup acara-acara berikutnya. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih. Teming Lause. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Ya, Selamat terima malam. kasih Lause. Terima kasih Terima Bu kasih. Bye semua. Selamat malam. 谢谢老师，谢谢同伴。 Terima kasih, Lose.